Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi ke-14. Saya Akbar Ghazali. Dan saya Sarah Ismail. Kita saksikan paparan utama edisi kali ini. Lebih RM50,000 diperuntukkan dalam program MBI Prihatin dan Tanggungjawab Sosial Korporat tahun ini. MBI beri pengecualian bayaran sewa gerai bulan ini. Pengoperasian bilik gerakan COVID-19 MBI bantu masyarakat peroleh informasi tepat. Majlis Bandar-Raya Ipoh MBI memperuntukkan lebih RM50,000 untuk melaksanakan program MBI Prihatin dan Tanggungjawab Sosial Korporat CSR sepanjang tahun ini. Menerusinya, 15 projek akan dijalankan bagi membantu golongan memerlukan, terutamanya mereka yang dikategorikan sebagai miskin bandar. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, daripada jumlah itu, sebanyak RM15,000 telah dibelanjakan bagi program MBI Prihatin. Dan sebagai dasar baru kita, Kerajaan Negeri dan Pemerintahan, kita buat smart partnership sekarang. So, smart partnership kita dalam MBI Prihatin tu lah, Konsing dan 2-3 company lah. Jalan semalam tu dengan Speedmart dan beberapa. Jadi matlamat kita yang itu. Ya? Kalau boleh kita dapat mengurangkan beban masyarakat bandar, khususnya di dalam bandar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan sumbangan Aidilfitri berbentuk barangan keperluan harian, tajaan Pasar Raya Ekonsif Jelapang dan sumbangan duit raya oleh MBI di Pertubuhan Pusat Jagaan Anak-Anak Yatim Al-Haras di bawah program MBI Prihatin di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi berkata, projek bantuan ini akan dijalankan secara berterusan seperti mana yang dilaksanakan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi meringankan beban mereka yang kurang bernasib baik. Bagi meringankan beban kewangan kepada peniaga-peniaga kecil, Majlis Bandar-Raya Ipoh MBI bersetuju untuk memberikan pengecualian bayaran sewa bulan ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin mengumumkan perkara tersebut ketika mempengerusikan mesyuarat penuh Majlis bulan Mei 2021 di Dewan Mesyuarat MBI. Menurutnya, MBI amat mengambil berat akan ekonomi peniaga-peniaga kecil yang terkesan berikutan kekangan pergerakan warga kota bagi merancangkan aktiviti perniagaan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang sedang dilaksanakan di daerah Kinta. Justeru, pihak majlis dengan sukacitanya memberi pengecualian 1 bulan bayaran sewa kepada peniaga-peniaga di Pasar Besar Ipoh dan medan-medan selera di bawah urus selia majlis bagi bulan ini. Pengecualian ini akan membabitkan lebih 1,000 peniaga dengan anggaran peruntukan kira-kira RM50,000. Sejak ia beroperasi 22 Mei lepas, hampir 500 pertanyaan diterima bilik gerakan COVID-19 Majlis Bandar-Raya Ipoh MBI semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD. Waktu operasi perniagaan dan jenis perniagaan yang boleh beroperasi antara pertanyaan yang sering diajukan warga Ipoh. Pengarah Korporat Bandaraya Syarul Nizam Jaafar berkata, menerusi platform ini, pihaknya dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan segala maklumat berkaitan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan terutama di bandaraya ini berpandukan kepada arahan Majlis Keselamatan Negara MKN. Bilik gerakan kita akan terus buka, memandangkan bahawa selepas PKPD ini kita ada PKP 3.0 yang mana warga kota juga ingin mendapat semua laporan juga maklumat lah yang berkaitan tentang SOP yang telah dibentang yang telah dibuat oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga Majlis Bandar-Raya Ipoh. Beliau berkata demikian ketika ditemui di MBI. Bilik gerakan COVID-19 MBI beroperasi setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 2 petang kecuali cuti umum dengan 5 anggota ditugaskan mengikut giliran. Keunikan Bandaraya Ipoh sebagai bandar pelancongan warisan diperkasakan menerusi cadangan pembangunan Kinta Riverwalk. Inisiatif yang dilaksana Majlis Bandar-Raya Ipoh MBI ini juga mampu melahirkan peluang perniagaan baru bagi peniaga kecil serta menjana ekonomi peniaga sedia ada di kawasan ini.
Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, cadangan pembangunan Kinta River Walk adalah kesinambungan projek Ipoh Heritage Trail yang telah dibangunkan sebelum ini. Ia bagi mewujudkan tarikan pelancongan di pusat bandaraya atau lebih dikenali sebagai segitiga pelancongan Bandaraya Ipoh. Menurutnya, cadangan pembangunan ini akan menjadi pelengkap kepada perancangan kawasan pelancongan Pekan Lama berdasarkan kajian Rancangan Kawasan Khas RKK Bandar Warisan Biji Timah 2020 dan Rancangan Tempatan Ipoh 2035 perubahan iaitu di pesisiran Sungai Kinta. Datuk Rumaizi memaklumkannya semasa mempengerusi mesyuarat penuh majlis bulan Mei di Dewan Mesyuarat MBI di Ipoh. Bandaraya Ipoh boleh berada pada tahap yang lebih baik dan cemerlang menerusi 3 faktor yang perlu diberi keutamaan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, infrastruktur yang baik, alam semula jadi yang terjaga dan sikap peduli masyarakat antara perkara yang harus dititik beratkan. Jelasnya, untuk mencapai matlamat ini, semua pihak perlu berganding bahu membantu menjayakan visi dan misi yang ditetapkan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, apakah hala tuju bandaraya ini untuk 10 atau 15 tahun ke hadapan? Jadi itulah 3 perkara utama yang saya selalu ringkaskan dengan 1. Manusia, 2. Infrastruktur, 3. Alam. Kalau ketiga-tiga ini dapat kita tingkatkan, kita bukan saja menjadi sebuah bandaraya yang maju, tetapi sebuah bandaraya idaman untuk semua. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena ulang tahun Bandaraya Ipoh kali ke-33 di MBI. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi berharap agar matlamat bagi menjadikan Ipoh sebagai bandaraya terbersih pada tahun 2023 dan Bandaraya Pintar 2030 mampu dicapai mengikut perancangan yang ditetapkan. Sebagai tanda solidariti terhadap perjuangan Palestin, Majlis Bandaraya Ipoh MBI memasang pencahayaan warna bendera negara berkenaan di 3 lokasi di sekitar bandaraya ini. Inisiatif itu juga dilaksanakan selaras dengan sambutan Hari Bandaraya Ipoh kali ke-33 yang disambut pada 27 Mei lepas. Dewan Bandaraya Ipoh, Ibu Pejabat MBI dan dataran jam bandaraya menjadi lokasi terpilih. Tempoh pemasangan pencahayaan yang bermula pada pukul 8 hingga 12 malam itu dilaksanakan pada 21 hingga 31 Mei lepas. Ia merupakan satu sejarah baru yang dilakar MBI sempena sambutan Hari Bandaraya Ipoh dalam keadaan norma baru, selain menunjukkan semangat dalam menentang kezaliman Zionis di Palestin. Baru-baru ini, seorang kaki tangan Majlis Bandaraya Ipoh MBI tular di media sosial atas keberaniannya menangkap anak ular sawah batik ketika menjalankan tugas. Nur Arifah Muhammad Yusof, 30 tahun yang bekerja sebagai pembantu penguatkuasa MBI, tidak menyangka video yang berdurasi 14 saat itu telah mendapat tontonan lebih 1 juta sejak dimuat naik rakan sekerjanya. Menurut Arifah, beliau tidak mengetahui video berkenaan tular di aplikasi TikTok setelah diberitahu rakannya. Video itu telah mendapat lebih 70,000 tanda suka dan 1,793 komen sejak dimuat naik. Semua tu secara spontan. Kawan office call, dia tengah bertugas kat sana and then dia cakap dekat, dia call, sis kat sini ada ular, nak tak? Dia cakap, ular apa? Dia cakap, saya pun tak tahu, suruh dia tangkap gambar. And then dia bagi, tak apalah, minta kebenaran incas untuk pergi ke tempat berkenaan dekat stadium. And then pergi secara spontan, tak sampai 5 minit, dalam 2 minit je. So ambil, tangkap and letak dalam kotak. Then terus saya pergi ke tempat saya jaga SOP balik. Di atas komited dan keberanian beliau, Arifah telah menerima penghargaan daripada pihak MBI. Penghargaan tersebut disampaikan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Baiklah saudara, Buletin MBI edisi 14 berakhir di sini. Suka saya nasihatkan, pastikan kita semua patuhi SOP yang ditetapkan untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan teruskan kita berdoa akbar untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestin. Sebelum mengakhiri buletin kali ini, saksikan sedikit bingkisan yang disedia pihak produksi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.